Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Temui saya lagi dalam perkongsian ilmu adab dan juga nilai. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati adik-adik sekalian yang berada di luar sana, saya akan berkongsikan pada hari ini adalah amalan keadilan yang menjamin kesejahteraan masyarakat kita. Adil, kata kongsi dia. Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan sebenarnya? Keadilan ataupun adil ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Keadilan ini adalah bagi manusia, keadilan ini ialah tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Tindakan dan keputusan tidak berat sebelah yang diambil oleh siapa? Biasanya adalah merupakan seorang hakim yang mempunyai ciri-ciri hakim. Mari kita lihat di negara kita ini, ada di negara tempat-tempat lain. Sekarang diwujudkan tentang mahkamah. Apakah fungsi mahkamah? Mahkamah, tuan-tuan, pun adalah salah satu badan kehakiman yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berlaku antara individu dengan individu, antara individu dengan organisasi, ataupun antara organisasi dengan organisasi. Kan dia mesti kena ada wujudnya mahkamah. Kan ada hakim, kan ada peguam. Kemudian perbicaraan yang diadakan di mahkamah untuk menentukan pihak yang bersalah berdasarkan bukti yang dikemukakan dalam sesuatu kes, sama ada sibil ataupun kes jenayah. Kes sibil ataupun kes jenayah. Kita kena tahu semua ni. Apa itu kes sibil, apa itu kes jenayah. Yang ketiganya adalah pihak yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman seperti yang pertamanya denda. Dendaan. Yang keduanya adalah penjara dan boleh melibatkan kepada sebat. Sebatlah. Dan bagi kita di Malaysia, mahkamah ini ada mahkamah yang atas dan mahkamah rendah. Mahkamah atas ialah mahkamah persekutuan, mahkamah Dewan dan mahkamah tinggi. Bagi yang mahkamah rendah adalah mahkamah seksyen dan magistrate. Dia ada di situ. Itu struktur kehakiman yang berada di negara kita di Malaysia. Dan kita melihat juga, tuan-tuan dan puan, mesti ada satu NGO. NGO ni apa? Ada satu NGO yang perlu kita tahu ialah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM. Apakah sebenarnya SUHAKAM ini? SUHAKAM ini ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia pada tahun 1999. 1999, iaitu anggota SUHAKAM ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan bilangan maksimum anggota SUHAKAM yang dibenarkan ialah 20 orang. 20 orang yang berasal daripada pelbagai kaum dan latar belakang, dan tempoh perkhidmatan anggota SUHAKAM ialah 2 tahun dan boleh dilantik semula. Itulah SUHAKAM. Apakah pula SUHAKAM ni yang Malaysia punya ni? SUHAKAM ialah sebuah badan bebas yang ditubuhkan untuk melindungi hak asasi manusia, terutama dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey. Nampak kan? Mari kita tengok apakah peranan SUHAKAM. Peranan SUHAKAM ini ialah menyiasat aduan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dia orang kena siasat SUHAKAM ini. Yang kedua, merujuk perbuatan yang membabitkan pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak berkuasa yang berkaitan beserta syur-syur yang diwajibkan. Jurang syur-syur yang wajibkan pula. Syur yang wajar. Kan, itulah. Ya, dia suruh SUHAKAM ini dia merujuk perbuatan yang membabitkan pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak berkuasa dan dia bagi cadangan. Dan juga yang ketiga adalah memupuk kesedaran dan memberikan pendidikan tentang hak-hak asasi manusia. SUHAKAM. Kemudian menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan serta tata cara pentadbiran. Itu yang kita kena tahulah. Kemudian melawat pusat tahanan bagi mengenal pasti pematuhan kepada hak asasi manusia berkaitan dengan pusat tahanan. Itu yang kita kena tahu. Itu yang kita kena tahu dalam keadilan ni. Ada mahkamah dan ada juga yang
badan bebas seperti Suhakam ini. Kita kena tahu benda-benda ini. Okey. Dan saya nasihatkan tuan-tuan, kita mesti asas kepada manusia kita ini kena ada kepatuhan dan kepercayaan kepada Allah SWT dan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada. Percaya kepada Tuhan. Macam mana bumi ada kalau tidak, macam mana kita ada, bumi ada tanpa Tuhan. Kita kena ingat. Yang kedua, mantapkan atau hebatkan, tinggikan kita punya nilai pengamalan, pembudayaan nilai di dalam kehidupan kita. Kan? Tambahkan ilmu pengetahuan, tambahkan kemahiran, tambahkan segalanya untuk kita, dan dengan niat tiga ini mari kita sama-sama beribadah. Beribadah, beramal ibadah, yaitu untuk kebaikan diri dan juga untuk membawa kebaikan diri dan kebaikan untuk masyarakat semuanya, insyaAllah. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sebab dia tidak baik untuk diri dan masyarakat. Ingat, jadi saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah. Senyum.